والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان Salam dengan Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim kepada Rasulullah, wahai Muhammad, sampaikanlah salamku buat umatmu dan kabarkan kepada umatmu, sesungguhnya syurga itu sangat luas dan tanahnya sangat subur, airnya sangat jernih, dan tanamannya ialah kalimah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang kita baca tadi. Jadi kita baca berapa kali tadi? Mungkin lebih kurang 6 kali tak silap saya. Kita zikir tadi tu. Subhanallah. Yang kita zikir tadi tu mungkin lebih kurang dah 6 kali. Mic ni kat mana? Sedap bunyi. Itu speaker ni. Oh, gantung. Saya ingatkan nak letak, tak apa. Jadi saya harap boleh dengar dengan jelas. Encik suami, minta maaf ya, takkan nak panggil sayang pula kan depan. Ustaz, apa ni, ada wire tak sambung klip? Tak ada. Tak. Sebab saya bimbang, saya pegang gini lah. Okey, tak apa. Subhanallah. Bawah boleh dengar? Okey, Masya Allah. Sebabnya encik nak bergerak dah, Habib tunggu kat bawah. Syukran jazilan ya Habibi Qalbi. Apa maksud Habibi Qalbi? Kekasih hatiku. Gitulah. Masya Allah. Muslimin, muslimat sekalian. Jadi
6 kali lebih kurang kita baca tadi, tanpa sedar kita sedang menanam tumbuhan di syurga. Kita sedang menanam tanaman di syurga. Mudah-mudahan tiket kita untuk masuk syurga lebih banyak berbanding orang yang tak ada tiket nak masuk syurga. Maksudnya adalah dah ada tanaman di syurga, tunggu penanam untuk masuk syurga lalu bertemu dengan tanamannya. Jadi setiap hari perbanyakkanlah menanam tanaman syurga yang disebut oleh Nabi Ibrahim AS, iaitu kalimah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Hadis yang kedua, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang setelah solat fardu, tadi kan solat asar kan, lalu dia membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan menyudahkan dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, mencukupkan semuanya jadi 100. Nabi bersabda, dan ia adalah hadis yang sahih, maka akan diampunkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Saya ulang lagi sekali. Nabi bersabda, siapa setiap kali selepas solat fardu dia baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan dia tutup dengan, yang ni ramai yang tertinggal. Biasa kita zikir tu 33, tapi kita tak tutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi kata siapa yang membacanya akan diampunkan segala dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Kenapa Nabi memberi gambaran buih di lautan? Kenapa? Muslimat sekalian. Sebab laut tidak, mungkin tak boleh rapat dengan ni. Tadi tak berlaku ya ke ada berlaku? Ada. Kerana laut tidak pernah berhenti berbuih. Macam ni kiri kanan. Kerana laut tidak pernah berhenti berbuih. Sekejap. Macam ada fungsi je orang yang duduk kat speaker tu ya. Boleh tak saya bagi ni, dan bukannya buat tinggi, sebab dia kalau saya letak bawah dia kena suara saya. Situ speaker kan. Boleh tak? InsyaAllah. Okay. Tak apa, tak payah nak beri gini. Gini je, sebab dekat kan. Bunyi tak? Turik tak telinga? Kalau agak panggil turik tak turik. Okay. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimat sekalian, laut tidak pernah berhenti berbuih. Laut tidak pernah berhenti berombak. Selagi mana laut berombak, selagi itulah laut itu berbuih. Kalau siapa yang kata dia nak mandi laut tapi tunggu laut tidak berombak, dia mandi tak? Dia takkan mandi. Sebab laut tidak pernah berhenti berombak dan menghasilkan buih. Begitulah sifat kita sebagai manusia, tidak pernah berhenti buat dosa. Tidak pernah berhenti buat dosa. Tapi siapa yang membaca zikir ini setiap kali lepas solat fardu, lalu disudahi dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka akan diampunkan segala dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Muslimat sekalian, antara cabaran kita bila solat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, selesai solat tak ada zikir, tak ada doa. Kita pun masing-masing bergegas. Jadi kan biasanya kan ada pengumuman As-salatu bukan as-salatu khairum minan naum, as-salatu 'alal amwat wal atfal, kalau ada kanak-kanak. Jadi sementara menunggu, kalau tes-tes lah, dan elok habis 33 tu. Betul kan? Sebab dia ada masa sikit selepas dia buat pengumuman. Jangan kita bekerja solat sunat. Biarlah kita selesaikan dulu zikir ni dulu 33. Tapi kadang dia cepat juga, tak sempat habis Allahu Akbar tu selepas solat jenazah. Tak apa, berpisah tak ada masalah. Dan mungkin kadang kita bekerja sebab polis suruh bangun.
Kan torik kan, dia suruh ini jalan-jalan. Tak ada masalah sambil berjalan. Sambil berjalan tak ada masalah. Gunakanlah jari kita. Mulai daripada hari ini, moga ini barakah. Lalu kita beramal, tidak akan meninggalkan lagi zikir ini setiap kali selepas solat. Masya Allah. Saya tahu ramai sebab dia duduk lama kan. Kejap, betulkan pinggang. Tak payah ya. Okey, ada tangan semua kan, kiri dan kanan. Alhamdulillah Allah bagi tangan dan 30 tahun tangan berfungsi, 40 tahun 50. Boleh tangan urut sikit bahu dia. Urut mana boleh capai. Urut dengan kasih sayang. Awak perempuan sukalah buat aktiviti mengurut ni. Urut betul-betul, bukan main-main. Urut sungguh-sungguh. Sampai dia sedawa. Sampai bunyi macam tu. Sebab angin atas tak apa. Masya Allah. Betul. Subhanallah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ada tak jemaah ni satu hari dia ada tak sama-sama jemaah ambil ada sama ada hari Isnin atau kami berpuasa? Mungkin ada yang berpuasa balik bila ni semua? Oh, lambat lagi. Oh, 18. Subhanallah. Ada yang 25, ada yang 18. Ada 28. Dan saya terkejut, Wirasarjana jemaah dia hampir 900 orang. Oh, Masya Allah. Rasa macam saya takjub sangat sebab saya setakat ni saya jumpa yang paling banyak 200 lebih, 300 lebih. Tiba-tiba tadi hampir 900, 890 lebih macam tu kan. Dan saya pun baru tahu ataupun baru ingat semula Wirasarjana usianya dah 35 tahun. Kalau ikutkan dah 38, 39, asalnya daripada ibu kepada hajah dan kakak kepada hajah, adik-adik hajah. Subhanallah, Allahu Akbar. 30 tahun lepas, maksudnya dah 35 tahun lepas dah menguruskan jemaah haji, yang mana pada tahun-tahun tersebut di Mina, di Muzdalifah, di Arafah tidak ada tandas. Tak ada tandas. Kalau nak pergi buang air besar, buang air kecil, memang gali tanah. Nak cuba tak? Gali tanah. Saya dengar daripada orang yang pergi, yang semalam saya ada jumpa hamba Allah ni, dia datang 30 tahun yang lepas. Dia kata masa tu Ustazah, saya melalui pengalaman di Arafah, di Mina semua tu, kalau nak buat najis, pergilah jauh-jauh, jalan jauh daripada orang. Ajak teman seorang, mungkin Hajah ada pengalaman tu. Nak cerita pun tak reti nak cerita, tapi percayalah ni ada testimoni ni. Masya Allah. Gali tanah, lepas tu kena ada kawan juga yang teman, takut ada sekian-sekian. Masya Allah. Jadi Alhamdulillah. Walaupun hari ni kita beratus 1 jam rasa nak pitam menahan, sampai muka hijau dah, berpeluh-peluh dah kan, subhanallah. Tetapi ada tempat yang proper, walaupun kotor, walaupun lama menunggu, walaupun penat. Jauh lebih baik, jauh lebih mudah, jauh lebih bersih. Boleh jadi kalaulah semua nak buang, nak korek tanah, kot-kot korek dah bekas orang ke kan, ya tak mustahil perkara begitu berlaku. Jalan-jalan pijak najis dan sebagainya. Itulah suasana ketika itu. Jadi Alhamdulillah, subhanallah. Muslimat sekalian, kejap ya. Menyahut-nyahut batuk kan. Masya Allah, moga Allah beri kesembuhan. Allahumma yashfihum shifaan ajil. Allah berilah kesembuhan yang sempurna ya Allah, di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah muslimat, bila tengok wajah-wajah masing-masing tadi peluk, tadi urut. Lepas tu saya tanya puasa tu sebab saya nak bacakan hadis Nabi yang seterusnya. Ini hadis yang ketiga lah bagi majlis kita pada petang ini. Nabi SAW bersabda, apabila ahli syurga beratur
ataupun mula memasuki syurga, dijemput Allah untuk masuk syurga. Mudahan kita semua. Apabila ahli syurga dipanggil masuk untuk ke syurga Allah, dijemput masuk, dialu-alukan masuk, maka ahli syurga ini berkata kepada Allah, Ya Allah, mereka itu ya Allah, mereka itu yakni ahli neraka. Yang ketika itu ada yang sedang dibakar sampai ke lutut, ada sampai ke ada sampai buku lari. Maksudnya telah berada di dalam neraka. Mereka berkata, Ya Allah, ahli neraka itu adalah sahabat-sahabatku ya Allah, yang mana kami menunaikan haji bersama, kami solat bersama ya Allah, dan kami berpuasa bersama-sama ya Allah. Sebab tu saya tanya tadi, ada tak kita puasa sama-sama kat sini? Kalau belum, sebelum balik dapat 1 hari pun jadi dah. Ambil 1 hari, sama-sama bincang dengan driver, sediakan makanan, bukan sarapan, mungkin bungkus. Alah, kita sedia sendiri pun tak apa, cicah roti air kan. Pakat dengan ahli bed, Maggi pagi-pagi. Dah terbiasa kan, kat sini pagi-pagi sarapan Maggi. Mula-mula sakit perut, dah lama kental dah perut. Terpulanglah ahli bait tu. Sebab betul atau tidak, kita sebenarnya tak boleh nak pilih pun siapa yang kita nak kawan, nak sahabat, menjadi sahabat di dalam jemaah haji. Kita ada duduk ahli bait orang baru yang tak kenal langsung. Tapi kenapa Allah pilih kita? Allah jumpakan kita untuk kita tolong menolong, bukan hanya di sini. Kan kita duduk tolong menolong. Ada yang sakit, ada yang sekian, dengar masalah dia, lepas tu datang dengan suami, lepas tu suami bergaduh dengan suami, lepas tu luah kat kita. Banyak kan ujian yang datang suami isteri. Siapa yang datang pasangan kat sini angkat tangan. Bukan saya kata semua bermasalah ya. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi Nabi dia berkata kepada Allah, Ya Allah, kami haji bersama, kami solat bersama. Saya pasti ada di Masjid di surau, dan kami berpuasa bersama-sama ya Allah. Lalu Allah perintahkan apa? Sekarang kamu pergi tarik sahabat kamu itu. Tarik sahabat kamu itu untuk sama-sama masuk ke dalam syurga. Setelah ahli syurga ini mencari sahabat dan mengeluarkan daripada neraka, maksudnya setelah hisab telah disahkan untuk dicampak dalam neraka. Ini hadis yang sahih ni. Saya lupa sama ada riwayat Bukhari ataupun Muslim. Setelah ditarik, lalu Allah bertanya lagi, Allah berkata lagi, Allah berfirman, kamu pergi lagi sekali, cari lagi, mungkin ada lagi sahabat-sahabat kamu yang sebegitu tadi yang masih berada dalam neraka. Kemudian pergi cari lagi, tarik lagi berapa orang lagi sahabat-sahabat dari masuk ke syurga. Kemudian kali ketiga Allah berfirman lagi, kamu pergi lagi dan kamu carilah mana-mana sahabat yang mana ada sekelumit di dalam hatinya, keluarkan mereka daripada neraka. Sampai begitu sekali kelebihan yang Allah kurniakan kepada mereka yang menunaikan haji, mereka yang bersolat bersama-sama, dan mereka yang berpuasa bersama-sama. Allahu Akbar. Subhanallah. Mudah-mudahan menjadi satu amalan untuk kita sebelum pulang nanti. Masya Allah. Muslimat sekalian, kalau kita hitung daripada hari pertama kita datang, semua orang ada cerita dan ada ujian masing-masing. Betul kan? Semua ada ujian masing-masing. Dan ujian, semua ujian itu sekarang rasa apa? Rasa biasa, rasa manis ke masa rasa pahit? Dah rasa biasa. Dah rasa manis. Dah ada cerita, kita nak bercerita pada anak, cucu, kawan-kawan. Kalau tak ada kenangan yang pahit yang Allah beri pengalaman, tak ada cerita. Macam mana pergi haji? Macam itulah. Biasalah haji. Tapi bila ada perkara-perkara yang unik berlaku, maka adalah kenangan yang membekas kepada hati kita untuk bercerita tentang pengalaman kita menunaikan haji. Masya Allah. Muslimat sekalian, malam tadi saya dalam satu majlis bersama dengan Oki Setiana Dewi. Kenal kan? Penceramah daripada Indonesia. Dia datang dengan ibunya. Beberapa hari sebelum Arafah, ibu dia koma. Ibu dia dah hampir 30 tahun ke 30 tahun lebih, sakit kulit yang sangat dahsyat. Sakit kulit yang dahsyat ni ada nama penyakit tu, Psoriasis.
Bukan, sis lah belakang. Betul, sis belakang dia. Apa? Ini doktor Fergeris. Riz lah belakang Riz. Tak apa. Kalau nak betulkan tu tak ada ceramah, Riz belakang dia. Yang mana sakit kulit tu, kalau buka baju memang kulit melekat pada baju. Sakit kulit yang sangat kronik. Kalau yang kita tahu apa sakit kulit tu, itu siapa tu dengar sama tu? Tak apa. Boleh. Eczema kan. Dia kata sejenis sakit kulit yang tahap yang sangat kronik. Setiap kali nak buka baju, mak akan sakit, akan merana lah, sampai berdarah-darah dan kulit akan melekat pada baju. Dan kerana sakit kulit yang dahsyat yang ditanggung lebih 30 tahun ini, jadi Ibu Oki ni sentiasa makan ubat yang high dose, sehingga kan kerosakan begitu banyak organ dalaman. Jadi ibunya menanggung pelbagai penyakit yang berat-berat kesan daripada ubat high dose dalam tempoh 30 tahun. Steroid apa semua itulah untuk menahan sakit. Jadi beberapa hari sebelum wukuf, okey, boleh baca Quran setiap hari, non-stop baca Quran. Dan ibunya umur lebih kurang dalam hampir 59 tahun, umur dalam 60, lebih kurang kan dengan ibu-ibu sekalian. Ibunya sedang dalam proses menghafaz Al-Quran, telah pun hafaz lancar 10 juzuk. Dah masuk juzuk yang ke-20, baru nak hantar juzuk ke-20, maksudnya hampir 20 juzuk. Bukan menghafal daripada kecil, baru mula menghafal bila umur sudah warga emas ni. Nak masuk juzuk yang ke-20. Subhanallah, sehari ataupun 2 hari sebelum Arafah, ibunya koma, masuk hospital, tak sedar. Kemudian doktor kata, mustahil untuk ibu kamu pergi ke Arafah. Mustahil untuk ibu kamu sedar, ibu kamu dapat pergi ke Arafah. Sebab kita tahu muslimat sekalian, Al-Hajju Arafah, haji itu Arafah. Kita buat semua ibadah lain, sa'i banyak kali ke apa ke, lontar ke, tapi kalau tak dapat wukuf, maka tak ada haji bagi kita. Subhanallah. Ada beberapa aksiden berlaku. Ada bas sebenarnya tak masuk kawasan Arafah. Ada beberapa bas, tak silap saya tahun ni pun berlaku, tahun sebelum ada berlaku, dan disahkan satu bas tu semua tidak sah hajinya sebab tidak berada dalam kawasan Arafah. Akhirnya buat report kepada kerajaan Saudi, kepada pihak-pihak, mereka bertanggungjawab, tapi tetap haji tidak sah dan mereka ditanggung oleh Arab Saudi untuk pergi haji tahun depan. Tetapi tidak semestinya dapat, belum pasti tentang nyawa, umur ada atau tidak. Bukan kita kata oh best lah dapat tajak Arab Saudi, tidak. Subhanallah. Apa yang diceritakan Oki seterusnya, dia kata, doktor cakap apa? Pergi Kaabah, ilal Kaabah, doa ilal Kaabah, doa ilal Kaabah, doa ilal Kaabah. Jadi hospitalnya masuk hospital sekitar sini kan. Jadi Oki cerita, Kaabah pergi doa, balik, kemudian pergi lagi tawaf, tidak berhenti berdoa. Sehari sebelum ataupun malamnya. Maksudnya hampir dah masuk waktu wukuf, dah masuk pada hari wukuf, awal pagi ataupun malam. Allah takdirkan ibunya sedar. Kemudian doktor benarkan, doktor kata ajaib. Doktor benarkan ibunya naik bas, kemudian sama-sama berwukuf. Dapatlah wukuf di Arafah. Kemudian selang sehari ataupun 1 hari, koma semula sampai hari ini. Sekarang oksigen bawah paras 50. Memang ibunya berhenti bernafas selama 5 minit, tak ada bernafas langsung, dan pergi ke hospital ditekan dan dada pun sudah patah. Maksudnya tulang rusuk dada ni telah pun patah, ditekan dan dalam keadaan koma. Namun kerana ibunya adalah ahli Al-Quran, dan doktor cakap apa? Bila koma kali kedua dan keadaan semakin parah, doktor cakap ilal Kaabah, doa ilal Kaabah, doa ilal Kaabah. Walaupun doktor kata kalau dah tahap seperti ini, sudah tidak ada harapan lagi, dah paras bawah dan dah berhenti pun bernafas selama 5 minit, ini selepas dah wukuf di Arafah. Lalu Oki kata, ya, itulah di antara nikmat terbesar kita berada di sini. Sebab ada di kalangan kita yang dah jemu, dah pergi ke Kaabah.
Sampai di kalangan kita ini sebab lama sangat 40 hari lebih. Sampai ada hari berlalu tak pergi tengok Kaabah. Sedangkan walaupun kita uzur, kalau daripada luar tu, daripada beberapa pintu kita boleh nampak Kaabah. Yang itu nikmat terbesar. Kalau di Malaysia kita dalam keadaan susah, dalam keadaan memerlukan, dalam keadaan sedih, payah, kita berdoa dengan Allah di atas sejadah, tapi di sini kita terus pergi ke Baitullah. Namun itulah ujian apabila orang yang diberikan rezeki berlama-lama di tanah suci. Kerana itu ada ulama terdahulu mengatakan, ada manusia yang tidak sesuai duduk lama-lama di tanah suci kerana mendatangkan rasa jemu. Kemudian ia tidak lagi merasa rindu kepada Kaabah. Dia tidak lagi rasa rindu kepada Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Orang yang begini, dia lebih baik bila dia datang ke tanah suci, jangan berlama-lama. Kan dia nak balik dah. Kalau gitu saya kena balik dah, Ustazah. Tak. Ini memberi keinsafan, teguran. 40 hari sebenarnya bukan lama. Bagi orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, mencintai jejak-jejak langkah Rasulullah ini, 40 hari, 42 hari bukan lama. Suburkan kembali rasa cinta, suburkan kembali rasa memerlukan. Perlunya ada hubungan baik kita dengan segala apa yang Allah berikan nikmatnya, dengan Kaabah, hubungan kita dengan Masjidil Haram dan sebagainya. Muslimat sekalian, sambungan cerita. Oki cerita ibu dia bermimpi masa tengah-tengah sakit ni, masa sedar sakit ketika dia di sini. Salah satu mimpi, saya tak ingatlah sebetulnya mimpinya tu di mana, wallahualam. Tapi semalam Oki cerita ibunya pernah bermimpi, iaitu ibunya telah meninggal, telah pun masuk dalam kubur, sudah berada di dalam kubur, alam kubur. Dan alam kubur itu luas tapi gelap. Luas, tidak sempit tapi gelap. Ibunya bercerita. Lalu datanglah satu tubuh, satu badan, seolahnya satu manusia yang membawa cahaya. Kemudian apabila dia datang dekat dengan ibunya di dalam kubur, ini mimpi ibunya. Lalu seluruh kubur itu terang benderang dengan cahaya. Dan dinyatakan itu adalah Al-Quranul Karim. Allahu Akbar. Itu adalah Al-Quranul Karim. Muslim sekalian, Al-Quran berikan mimpi yang sebegitu. Subhanallah muslim. Bagaimana kubur kita besok? Luas ke sempit? Gelap ke bercahaya? Panas ke dingin? Nabi SAW bersabda, apabila orang yang dicintai Allah itu